Sekali dia pegang kamera. Ya doh. Mana tu memang betul-betul workout yang begitu berkualiti sekali. Ya, pakai kamera 2 pula tu. Miramar. Game kedua terakhir untuk hari ini. Hari harap ini membuahkan hasil untuk pasukan daripada Malaysia. Seronok. Suara pasta di situ kedengaran. Ya. Bypass melintang, okey. Tak begitu teruk sangat kali ini. Dengan tak adanya HVVP, fight paling teruk untuk HVVP je. Tapi diorang tak ada kat sini pun, diorang takkan rasa apa pun. Ya. Atau tiba-tiba apa yang aku teringat? Apa dia? Baju bercorakkan print Jaguar yang dimiliki oleh Fuad ketika dia cast PMCO Global Finals di Kuala Lumpur. Dia pakai ke? Ada kan baju Jaguar. Dia ada baju-baju tu semua. Tapi aku rasa benda tu semua tak cantik pun. Tapi untuk mata dia benda tu cantik. Kebanyakan baju-baju yang dia pakai, aku rasa macam dia nampak macam seorang nelayan. Tapi apparently itu adalah stylish lah. Ya, stylish lah kan. Topi dia pun macam topi nelayan. Baju dia pun oversize, koyak-koyak situ, koyak-koyak sini. Kasut dia pun ada tag yang tak apa-apa, tergantung-gantung kan. Betul. Tapi kasut dia pun, aku beritahu lah, kasut Fuad ni harga dia RM6,000. Aku tengok kasut tu macam biasa je sebenarnya. Ya. Tapi masa aku pergi kedai tu, orang kedai tu tahu, oh ni kasut Travis Scott ke? Betul ke Fuad baju kasut? Betul lah. Orang tahu Itulah, itu orang cakap hanya Johari yang mengenali Manikam kan. Saya bukan Johari. Ya, betul. Walah, Partiban. Sebenarnya Johari Manikam tu bukan nama orang. Ya, bukan nama orang. Dia Johari tu adalah macam tukang. Tukang lah. Manikam tu batu. Batu, permata. yes. On beat. Dulu aku pun ingat, oh ni kawan kot dulu ni. Johari ni neighbor dia Manikam kot. Peribahasa ni kena betul-betul investigate sebelum anda ceritakan kepada orang. Ya, anda gunakan dengan betul. Dulu batuk lepas ke tangga tu pun sama juga. Ya. Oh orang tu batuk ke tangga. Tak. Ya. Batuk tu barang dia pencedok Gayung. So, ialah gayung dia jenis berbeza dia dengan gayung di pemegang dia pendek. Batuk dia panjang. Sebab dia memang untuk basuh kaki. So, biasanya anda akan letak balik dalam tempayan batuk tersebut. So, dulu aku ada duduk dekat rumah kampung, adalah benda tu memang tempayan letakkan kat luar kan. Rumah yang kampung kan ada tangga kan untuk masuk. Ya, so biasanya akan letak tempayan kat situ sebab jalan biasanya jalan berlumpur ataupun yang berpasir, jadi anda akan basuh kaki lah sebelum anda masuk. Dan batuk itu jangan anda letakkan kat tangga. Itulah benda sia-sia. Ya. Hai. Okay, prestasi yang tak dapat dinafikan masih lagi konsisten. Ada satu lagi. Harapkan padi makan pagar. Kan? Harapkan pagar makan padi. Dia bukan cakap pasal pagar besi. Ya, dia cakap pasal burung. Pasal burung. Burung tu nama burung pagar. So dulu aku pun ingat, oh pagar tu makan ni kot. Ya, tapi ada orang kata dua school of thoughts ataupun dua jenis ni lah. Ada yang mengatakan pagar tu betul lah sebab macam kau tak sangka pagar tu akan makan padi kan. Benda yang statik dan tidak bernyawa tu akan makan padi kau. Agak menakutkan, seperti cerita hantu. Ataupun mungkin cerita yang dibuat oleh Pixar. Pixar memang kereta semua boleh bercakap. Boleh bercakap kan. Mainan boleh bercakap. Tapi apa-apa pun. Bila aku tengok cerita kereta Cars tu kan, dalam pemikiran satu je tau. Kat dalam stadium tu kan diorang rapat-rapat kan. Kau lah satu kereta tu tiba-tiba dia ada emergency ke apa benda kan. Macam mana dia nak reverse keluar Oh, tak mungkin boleh keluar tu. Ya. Dia orang rapat. Apa boleh buat? Ya, yelah diorang kereta kan. And plus itu cerita tak benar so. Tapi kat sini kita nampak Ravenclaw, satu player berkualiti tinggi daripada Vampire. Dia orang ada 5 player, tak tahu bila dia nak tukar player. Kalau mereka nak tukar player, sebab sebelum ni mereka tukar player tiba-tiba meletup pun ada. Ya. Cuma pada waktu itu dia orang tukarkan Stone. Ya, untuk 2 stops. Tak tahulah macam mana. Tu Stone adalah player yang paling mempunyai sesuatu yang perlu untuk dia buktikan di peringkat ini, kerana dia rasanya untuk kalau kita ambil daripada PMCO 2 lah kot, dia lah salah satunya player yang sampai ke global tapi tak menang. Beliau
S2G, tim yang ada elimination point yang rendah tapi ada placement point yang tinggi. Sekarang ini berada di nombor 3. Senjam diam-diam ubi berisi. Ya. Race akan dilepaskan ke arah beliau juga. Dengan M16 senapan yang sekarang ni sudah pun dilupakan. Oh, memang ini adalah senjata yang begitu digemari ketika PMCO 1 oleh pemain-pemain Thailand, sehingga ramai yang mengkaji semula, sebab pada ketika itu pemain Malaysia dan Vietnam, Indonesia semuanya menggunakan M4, tapi M16 konsisten digunakan oleh Thailand, tapi mereka mereka mendominasi dengan RRQ, terutama sekali Eliminate the Murder dengan long range weapon. Long range, tembakan jarak jauh, mereka menggunakan M16 sangat efektif. YM ke Master Close Combat dengan penggunaan utility. Mereka naik dalam beberapa permainan dengan terkenal dengan sebab itulah. Ya. Like influence. Ada apa-apa data menarik ke Cik? Tak ada, aku tengah tengok balik. 4M memang, yelah, kalau ikut daripada line up lama dia hanya Sevan je lah yang kekal kan. Yang lain-lain ni boleh kata macam Suk nama. tak ada dah? Suk tak ada dah. So, Tak tahu kalau dia tukar nama kan. Suk Lam. Sevan, yang lainnya lah Good Jiao, WWX, King Chen dan juga Hasakil. Tapi Hasakil belum lagi dimainkan rasanya. So S2G, kalau sebut nama, oh tak ada lah. Memang kenal ramai juga. Saila, Samsi, Kelsey dan juga Raiz atau Raizi. Kebanyakan mereka aku ingat kalau tim-tim daripada PMWI lah. Kan? Masa tu yang ada tim influence gaming kat situ. Ya. Play Saila, S2G, play Turki ramai yang sebenarnya kita kenal daripada sana. Ya. I mean, orang sekali hantar daripada region Europe. Mereka adalah paling banyak sebenarnya. Dengan Fenop Turki dalam Asyik. Europe ke Cik? Tak tahu, tapi mereka dikira dalam Europe. Mereka bersaing dalam region Europe lah. Tak tahu kalau mereka truly Europe ataupun yang pastinya mereka bukan dalam kesatuan Eropah lah. Okay, region mereka dikira begitu kan. Sama seperti, tak tahu, bagi aku kan Middle East kan dia sebenarnya MEA, Middle East, Asia, something macam tu. Tapi kita tak pernah merasakan macam, oh Arab, mereka orang Asia. Tapi macam Piala Asia memang mereka main pun. Betul. Middle East dengan MENA North Africa MENA Middle East. Ya, Middle East and Africa, ya, something macam tu. Bagi Cram sekarang ini tembakan yang lepaskan dan mereka dapat influence gaming. Okay, ni baik sebenarnya. Dan itu dia tembakan yang kedua daripada Mika ni, kalau kena dia dapat 2. Jarak jauh. Dan tak mungkin dapat diselamatkan. Mika akan mendapatkan 2 pembunuhan ini ataupun penyingkiran ini secara percuma. First blood. Yang diucapkan, dia senyum dengan begitu hebat juga gitu. Dia tahu dia buat sesuatu yang sangat-sangat amazing dan crowd pun suka benda itu. Ya. Nampaknya kehebatan tim Brazil hanya boleh di-match oleh seorang Mika pada waktu ini. Snipe akan ditembak tapi masih lagi bernyawa. Snipe ni adalah player yang agak liat untuk jatuh. Dijatuhkan oleh peluru. Ya. Kalau dia mati tu selalunya sebab zone. Betul. Memang selalunya tinggalkan kat belakang, pandai jaga diri, dan itu akan menjadikan influence akan dapat satu mata pun daripada pengorbanan 2 orang yang menaik dalam motosikal tadi itulah. Dan Snipes kereta dia pun tidak diletupkan, maka dia boleh bergerak begitu sahaja. Gerak lu, bye-bye Brazil. Gerak lu, bye-bye Brazil. Brazil. Malang sekali untuk pasukan ini. Tapi kalau mereka, tak tahulah dalam apa yang kita lihatkan sekarang ni dengan prestasi Brazil, kalau mereka tidak menang ni, untuk player e-sport mungkin mereka akan mengalami kekecewaan kali kedua lah. Tak dapat menang dekat sini, tak dapat menang World Cup. Betul. Sekarang ni mereka ada peluang yang agak besar, tapi S2G sekarang ni pula, betul-betul Brazil kena kali ni. Ya. Inco pun jatuh 1 secara kekal sudah. 2 dah. 2. Inco, 2 game yang tak berhasil untuk mereka. Ini macam confirm. Rata awal ni. Yup. Okay, yang tu mungkin jauh sedikit lah. Tapi kedua-dua influence gaming. Tapi
tak tahu nak cakap. Ya, walaupun Brazil jatuh 2, masalahnya Alpha 7 ni masih lagi hidup. Punya lama. Dan Alpha 7 dapat lah. Dia dapat lah kan. Mika akan dijatuhkan pada waktu ini oleh Stalwart. Action akan dapatkan 1, Geek Fam hilang 1. Tapi mereka tahu bermain dengan 2 orang pun dalam power. Bukan isu yang terlalu besar bagi Geek Fam pada waktu ini. Mereka berada di kawasan di mana mereka masih dapat bermain dengan selamat. Tapi cakap pasal Alpha 7 baru saja terjatuh. Dan macam sukar diselamatkan Mafioso yang dijatuhkan tadi. Tak tahu apakah posisi asal ataupun posisi... Oh, dah bangun dah. Laju benar. Oh, yo. Laju. Oh, Alpha 7 ni Tak tahu lah. betul-betul... Kau susah sikit nak mengharapkan diorang mati awal. Kan, betul. Itu adalah satu permintaan terlalu berat. Ya. Dia macam kalau kau ada 7 mutiara naga. Kau cakap, Sandron, saya nak Alpha 7 mati awal. Itu bukan dalam jurisdiksi saya. Itu mungkin kau minta mutiara naga lagi 1 kan. Yang besar sikit. Tapi sekarang ni kita lihatkan Buriram memang tak banyak aksi yang menarik keluarkan mereka. Walaupun mereka di tangga yang ke-8 tapi kameraman tak tunjuk sangat. Mereka sudah hilang 1. Buriram akan dapatkan order semula. So ada sedikit small revenge. Tapi Nova setakat ini berapa lama dah hantar dia orang main dengan 3 orang. Kali ni mungkin kena main dengan 2 orang dengan order. Dan juga King ni betul-betul jauh sebenarnya. Tapi Jimmy akan merisikokan diri untuk pergi ke kawasan high ground. Para boy, kalau dia pergi tu memang risiko besar. Jimmy nak 1v1. Walau weh. Tapi Jimmy apa boleh buat? Dia daripada China, darah dia mendidih untuk menjatuhkan orang ini dan dia akan dapat. Jimmy cakap kami yang invent UMP masuk meta. Ya, alah, Yuhai pun jatuh juga kepada play zone. Dan malang sekali sebab mereka melakukan splitting untuk Geek Fam. Rasanya Yuhai itu akan dibenarkan ataupun dibiarkan begitu sahaja oleh Snipes dan juga Damrut. 2 survivor daripada Geek Fam, tapi untuk Nova ni nampak macam okey, bukan diratakan. Okey, boleh selamatkan 1 sekurang-kurangnya. Ya, dengan apa yang Jimmy, aku rasa apa yang Jimmy lakukan itu terlalu penting. Jimmy tak lawan dengan Tiger X, tak mungkin para boy boleh pergi ke arah order untuk lakukan penyelamatan tersebut. Dan sekarang ni mereka situasi 3 lawan 2. 2 sudah berdiri untuk Buriram. Tiger X masih lagi tengah merangkak-rangkak menuju ke arah kejayaan, di mana itu memang sedikit sukar kejayaan tersebut. Order dan para boy bergerak ke arah hadapan sekarang ini. Vamos. Ifan dapat selamatkan Yuhai, agak menarik. Sebab tadi nampak mereka melakukan splitting dan ini juga disangka oleh ramai di mana Geek Fam kali ini dia akan split dua-dua. Pendapat gayanya Kengzo akan dijatuhkan. Dan macam biasa dia akan jatuh dekat dengan kenderaan dia. Betul, sebab ada satu rantai di kaki. Jamie akan melihatkan bagi. Oh, ini mesti Buriram. Geek Fam berada di kawasan zona biru sekarang ini, perlu masuk. Sudah sampai, sudah kawasan selamat. Play zone sebenarnya untuk mereka. Dan sekarang kita lihatkan Buriram satu lagi. Sudah hilang, tinggal seorang sahaja. Walaupun mereka yang mulakan perlawanan berlawan dengan Nova. Tapi untuk Nova, saya pasti diorang agak sedikit kesal. Geek Fam menang. The fact, Geek Fam menang. Menang apa? Menang lah game ni. Sebab main mimpi hidup. Dia hidup seorang. So, jangan risau. Geek Fam masih bermain dengan 4 orang. Main MP. Main MP ada. Dia ada dekat sini. So, dia boleh menang. Geek Fam boleh menang. Tak ada hal. Tak ada hal. Ya. Jadi mereka akan regroup. 4. Sekarang ni mereka lakukan splitting 1-3 yang besar. Main MP masih hidup dekat Buriram United. Salah satunya survivor untuk Buriram United. Tapi mereka banyak kali, mungkin cara kemasukan Geek Fam dengan Buriram tu antara dia macam mirror image jugalah, menyebabkan kadang-kadang Buriram tu dia membantu secara indirectly dia membantu pasukan Geek Fam, terutama sekali kat Miramar ni. Geek Fam dan juga Buriram splitting 4-4 selalunya masa game start. Tapi sekarang ni kita akan Yuhai akan ditembak sekejap, tapi dia tidak ada masalah pun untuk masuk ke dalam. Panduan yang cekap. Helmet level 1 dan helmet itu sudah pun berlubang teruk, so dia kena cari satu helmet baru. Influence tinggal 2 sekarang ni dan ini akan terus melanggar dan sorakan sudah pun keluar. Barbar Squad sudah sampai. Memang satu tim kedua daripada Brazil akan keluar. Inco dan Influence. Kali ini bukan game Brazil. Ya, tapi masih ada satu Brazil yang paling gagah perkasa dekat situ untuk diratakan, untuk memastikan pengejaran boleh berlaku. So, masalah sekarang ini, ya kau dapat mungkin nombor 2 dan nombor 4.
Tapi nombor 1 tu terlalu gagah dekat atas. Dan kalau mereka meneruskan game ini dapat mungkin 20 markah. 27 markah yang mereka pernah dapat untuk pasukan Alpha 7. Itu akan menyebabkan pengejaran esok menjadi sukar. Betul tu. Pengejaran esok memang akan menjadi sedikit sukar bagi mereka. Tapi aku rasa Influence Gaming dia tertarget pun nombor 1 tu. Cuma sekarang ni dia bertarget sentiasa lah aku kena perform lagi bagus daripada Alpha 7. Tapi sekarang kalau dia nak buat benda tu dia kena nombor 1. Ya, betul. Dia datang sini bukan nak menang guys. Dia datang sini nak beritahu Carliho aku lagi bagus daripada kau. Api Malang itu yang Carlo marah tu bila tak dapat MVP kan. Bagilah aku tunjuk dekat Chowski aku hebat. Tapi tetap menjadi Revo ambil. Yang ambil menyebabkan kau betul nama dia. Member dah marah dah. Tapi masih lagi perform walaupun marah. Yep. Sangat-sangat kurang bercakap. Sekarang ni kita lihatkan AE dah settlekan satu squad. Mereka pergi ke satu lagi squad. Circle dekat Pozo pada waktu ini. Dan crowd akan sangat-sangat happy untuk melihatkan AE bermain dengan sangat-sangat cekap. Ada peluang kalau mereka chicken dekat sini. Mereka akan masuk ke muka surat pertama seperti yang dilakukan oleh Geek Fam. Di Sandhawk tadi. AE ada peluang tersebut. S2G, team placement point ditunjukkan bagi kita. Carlilo yang ini akan dijatuhkan. Carlilo. Satu lagi akan jatuh. Wow, ini menarik. Carlilo yang tidak suka bercakap melainkan dengan manager akan dihilangkan. Belum lagi hilang. Mistik yang akan hilang terlebih dahulu. Carlilo masih lagi berada dalam keadaan knockdown tetapi tidak nampak kelibat mereka dekat mana sebenarnya. Okey, dekat depan tu. Carlilo adakah dia dapat diselamatkan? Nampaknya dia akan ditinggalkan sahaja. Ini akan menyebabkan apa nama lelaki tu? Chowski Chowski dia akan happy, senyum. Hilang. Oh, tu dia tepukan yang begitu gemuruh dikeluarkan oleh Chowski. Boleh dengar sampai sini sekejap. Mafioso juga dijatuhkan, meninggalkan satu saja player yang berdiri untuk Alpha 7 dan walaupun mereka sudah berada dalam circle yang nampak secara relatifnya macam selamat, tapi ada satu lagi pasukan yang akan menembak mereka daripada belakang mungkin. Geek Fam 3 player. Tak tahu di manakah mereka tapi nampak ada satu kesesakan akan berlaku. Mafioso, adakah rata bersama dengan rakannya? Tidak, belum lagi. Kalau akan jatuh secara kekal, Yap, dah hilang. Habis. Wow. 3-3 semua Brazil. Yap. Nampak gayanya dalam kawasan yang nampak mereka sangat familiar, sangat kenal. Tiga-tiganya dengan kosong markah melainkan Alpha 7 ada 1. Gila. Siapa sangka? Yap. Ini akan mendatangkan rasa gembira sedikit untuk 4M dan juga Geek Fam. Mungkin Geek Fam yang telah pun naik ke tempat ke-6 menerusi 2 mata elimination yang dia ambil. Dan dalam map ini belum lagi nampak Geek Fam di mana. Tapi Vampire nampak ada kedudukan yang baik. Begitu juga dengan Alter Ego. Kalau kemenangan ini dimenangi oleh Alter Ego, aku tak dapat bayangkan betapa gamatnya suasana ataupun gemuruh dan guruh menjadi suasana dekat stadium Indonesia ini. Betul tu. Kita harap kita at least boleh nampak satu chicken dinner yang menarik daripada mereka. Bukan chicken dinner 1 kill, 2 kill tapi chicken dinner 10 kill. Itu dia pergerakan mereka. Lakukan sekarang ialah 4am. Baru je cakap ada peluang untuk kejar. Hilang satu. Ya. Apa boleh buat? S2G juga sedang cuba untuk mengejar. Mereka ada 4 markah. Sekarang ini 43 markah. Tambah 4, 47. Perlukan lagi 10. Untuk mereka menyamakan kedudukan dengan Inco. Tapi untuk mereka berada di atas, mereka perlukan chicken dinner kalau markah itu sama. Tapi untuk Geek Fam, 38 markah sekarang ini. Boleh menjadi nombor... Realistiknya boleh menjadi nombor 3. Kalau ada keadaan yang optimum, kalau mereka dapatkan elimination yang banyak, di mana sukar kepada mereka 3 orang saja. 4 kalau ada Buriram United, dia akan bolehlah dah dapat nombor 2. Nombor 1 tu je lah paling susah sekali. Apa dengan 45 orang masih lagi hidup dengan 13 tim bersuan kita pada ketika ini. Stage yang ke-5 sekarang circle kita. Zona tengah menutup. Kami masa 1 minit 40 saat sebelum ia menutupi fully close. Van, satunya kekal daripada line up utama mereka. Akan masuk ke dalam satu mangkuk ini.
yang agak besar so, tapi tidak ada apa-apa hasil di dalamnya. Tadi nampak ada full kit dia tidak ambil. Ini lebih mementingkan situasi mungkin ammunition ataupun peluru dia di dalam tangan. Inilah pasukan yang sangat gagah perkasa. Ketika ini mereka menjadi satu-satunya STE di dalam PMDC. Dapat satu lagi. 3 mata penyingkiran sekarang ni untuk AE. Aku yang lakarnya dengar tadi bunyi drum yang sedap. Lepas tu tiba-tiba ada orang kat belakang-belakang tu. Dia macam ketuk-ketuk baldi. Macam tak ikut rentak pun macam aku ketuk je tung 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 tung. Bunyi tak masuk ni kan. Yang lain semua macam tu. Lepas tu kena ada leader seorang. Ya kan. Kena ikut tangan dia rentak dia. Yap. Sekarang ini jadi OM akan ditekan sekali lagi. Terlampau beberapa tembakan dilepaskan ke arah mereka. Permainan masuk minit yang ke saya tak tahu. Tapi stage 5 lagi guys. Damrod dapat satu. Dan 4M satu lagi akan dijatuhkan oleh Alter Ego. Alter Ego nampak sangat bersemangat pada waktu ini. Tetap kill mereka diiringi dengan bunyi-bunyi drum. Ya. Habis. Kena rembat ke tak? Tak, kau kan. Aku takut sampai rembat tu balik tu kena pukul. You curi kill. Berani lo. Tapi apa-apa pun El Pozo malang untuk Geek Fam sebenarnya. Ini Rumah dia orang. rumah mereka. Tapi mereka terperangkap di bahagian luar dan masalahnya nak masuk tu Alter Ego dan juga S2G. Wah, ni best. Alter Ego. Aku tengah fikir benda dia cakap. Aku takut dia cakap Soul Mortal juga. Tum. Soul Mortal. Sampai Indonesia dia punya kuasa sampai. Iyalah. Walaupun tak terlibat langsung kan. Benda tu hanya berlaku dekat PNW. Jimmy akan dijatuhkan Nova. STE, Stalwart Esport. Yang dikatakan salah satunya pasukan yang bernama STE sebelum ini di PMW ataupun PMGC. Ada dua, ada ZSTE sekali, Shenzhen STE, tapi kali ini tidak. IAC, gila-gila lah Vampire. 1-1 jatuh punya domino dekat tinggal seorang saja sekarang ini. Tapi sekarang akan menjadi dijatuhkan oleh S2G pada ketika ini. Buriram akan dikeluarkan tangga ke-13. Bermaknanya Geek Fam akan bermain dengan 3 orang. Blue Team. Jarang-jarang sekali kita dapat melihatkan pasukan berwarna biru, tapi IAC akan menjadi tim tersebut. Warna merah juga diambil oleh pasukan yang lain. Untuk waktu ini S2G, jadi ini satu benda yang agak baik jugalah perlawanan antara S2G dan juga pasukan di depan ni, kerana ini menyebabkan Geek Fam mungkin boleh gerak. Tapi masalah besar mereka adalah Alter Ego. Ada gerak dah, ada masuk circle dah tu. Okay. Berada di kawasan selamat tetapi masih lagi berjiran dengan AE yang ada kawasan high ground. Selagi mereka boleh sembunyikan diri mereka, rasanya masih lagi okey. Tapi kita lihatkan sekarang ni pergerakan dilakukan. IC ni bukan tadi Ya, tadi 3 jatuh. Wah. Ya, dapat naikkan 2. Kan ada 3 balik dah. Kau dia nak revive tu. Vampire mesti akan rasa sedikit sedih. Ya. Kalau tak dapat 3 di Malaysia, sekarang kosong lagi tu. Oh. Habis satu lagi mati macam mana? Orang lain nembak lah. Mungkin lah kan. S2G. Ini betul-betul subtle. Betul-betul diam mereka main. Tak tahu bila, tak tahu nombor 3. Dan sekarang ni mereka dalam running yang agak baik. Untuk mendapatkan chicken dinner. Daripada segi kedudukan mereka tak perlu berlawan dengan terlalu ramai sangat orang. Ada high ground, ada 5 elimination, ada 4 orang. Agak menarik cara bermain mereka. Mereka bermain seperti seekor kucing. Gerak. Dia senyap-senyap sekali sahaja. Kalau kucing aku tak. Oh, kucing tak. Dia akan pecahkan. Dia jalan memang slow. Tapi sambil jalan tu dia akan miau 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 minta makan kan. Tapak kaki tu memang tak dengar, tapi dalam perjalanan dia tu akan miau 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 miau. Oi, bagilah aku makan. Miau 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 guys. Tapi kat sini ada satu risiko yang akan diambil oleh IHC.
bergerak ramai-ramai dalam satu van dan van itu akan meletup sebentar saja lagi tapi mereka sangkut. Sangkut. Ada dalam rumah ada orang. Yang sangkut tu yang hidup. Malang lah untuk yang lain Godless, tapi okey akan memberikan fungsi yang baik. Malang sekali lah. Member backup ada terlalu ramai. IAC akan rata begitu saja. Vampire akan rembat salah satu. Dan T2K mungkin ni game yang agak okey untuk mereka. S2G ni belum lagi dapat circle dari tadi. Dia yang kejar. Sekarang ni satu player mereka dalam keadaan knockdown. Dan top yang ada kat situ, top rasanya akan dapatkan kill ni kalau dia mau. So S2G, malang untuk dia orang. Beberapa sekarang ini dalam keadaan knockdown, tapi STUE tu dia. Sekarang ini ada 5 mata penyingkiran. Rata terus. Hanya kerana mereka nak gerak lagi awal daripada STE. Ya, inilah risiko yang terpaksa diambil kalau nak bergerak daripada satu kompang, kalau terkongsi. Tapi Damrod juga dan juga rakan-rakan nampak macam di dalam kesukaran yang terlalu payah kerana perjalanan mereka ni akan melalui pelbagai analisis musuh-musuh ataupun seteru-seteru yang akan menyeru untuk berlawan, tetapi siapa yang lebih dahsyat? Geek Fam dapat selamatkan member dia. Ya, dan AE juga sudah pun diratakan pada ketika ini. Maka mereka kurang satu lawan daripada kawasan high ground. Geek Fam ada 3 orang player yang masih lagi hidup, tapi satu akan knockdown, akan dibunuh secara langsung. Itulah mereka punya penjaga belakang. Rasanya Snipe sudah pun menjalankan tugas dengan cukup-cukup cemerlang untuk menghantar 2 lagi fragger mereka ke depan. Damrod dan juga Yuhai masih lagi dalam permainan top 7. 2 mata placement sudah pun ada dalam pocket mereka dengan 3 penyingkiran. Target mereka mungkin dapatkan double G setiap round pada ketika ini. Ya. 2 orang player, rasanya mereka masih boleh capai perkara itu. Wow, ya, tapi malang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Macam sukar sikit kalau kita lihatkan daripada situasi ini ada 1, 2, 3, 4 pasukan yang ada 4 player dalam game ini. Tapi ini akan menjadikan satu situasi yang kita pernah lihat dalam PMGC League. Semua orang duduk di dalam bandar. Semua orang ada 4 player tapi satu pun tak dapat nak capitalize kebanyakan atau majority player mereka itu. Sebabkan satu saja. Last circle itu yang akan menentukan nyawa anda, bukan skill, bukan bilangan. Dan circle itu akan sampai kejap je lagi. Dan seterusnya ni. Ya. Tak perlukan skill, tak perlukan nombor. Sebab kita nampak ada 4 orang. 3 orang mati pada zone, last guy kena shoot dengan bullet. Yep. So kalau Geek Fam boleh bertahan sampai ke waktu akhir itu, bermain dengan cemerlang, ada peluang untuk mereka pun mendapatkan chicken dinner. Tak perlu harapkan double digit, boleh harapkan 20 poin pun daripada game Miramar ini. Mereka berada di kawasan belakang. Terdapat T2K dan juga Vampire. Mereka yang menjatuhkan satu sama lain daripada tadi. Tapi tiada full commitment yang ditunjukkan. Tapi zone akan menutup dalam masa 3 saat lagi. Geek Fam antara tim yang tidak ada circle selamat pada ketika ini. Ya, dah main healing sebenarnya di bahagian luar. Yuhai akan cuba masuk ke dalam, tapi memori dah pun dijatuhkan. Tapi malang untuk kedudukan Yuhai sebenarnya, bukan pasukan Wolves ini, tapi pasukan Vampire yang boleh melihat daripada kawasan stadium. Damrod akan bergerak dan tidak dikesan oleh Vampire. Malah Vampire yang jatuh terlebih dahulu. Okay, Damrod akan masuk situasi 3 lawan 2 antara Wolf dan juga Yuhai Boy dan juga Damrod. Yuhai masih lagi ada semapang, dia akan prone. Mereka ada satu bunker yang disediakan dekat situ, tapi Geek Fam, Damrod sedikit rendah nyawanya. Yuhai juga, revival cuba dilakukan dekat sini oleh Wolves. Tapi Vampire cuba untuk menyerang pada waktu yang sama. Ini akan memberikan sedikit peluang. Remember, UMP di tangan, tembakan dilepaskan, dia dapat 1. Tapi Damrod masih lagi di belakang. Pre-fire dilepaskan, reloading dilakukan semula. Damrod cuba selamatkan player, tak dapat. Tapi Geek Fam nombor 6, 3 mata penyingkiran, 7 mata kali ini. Ya, 7 mata itu akan meletakkan markah mereka jauh. Bukan jauh, tapi lebih baiklah berbanding. Rasanya dia boleh dapatkan tempat ke-6 minimum untuk keseluruhan dan selesa sedikit untuk bermain di air angle. Tapi ya memang ini tak ditentukan sangat oleh skill ke apa benda guys. Ini ditentukan oleh mana kau lari. Strategi sekarang ni boleh katakan. Mana kau nak duduk untuk last circle ni. Tak ada circle lah. Kalau sudah aja, rasanya FF yang ada circle sedap ni. Ya. Dia paling last perlu react pada penutupan zona. Ya. Bukan itu saja, malah mereka ada bilangan yang mencukupi. Dia dapat banyak elimination ni. Semua knockdown dia orang yang dapat. Wow. Bertuahnya, yap, luck akan menentukan dan luck itu memang betul-betul berada pada FF. 10 sudah elimination untuk FF. Dan mereka berpeluang untuk menambahkan lagi, melainkan semuanya nak jadi Damrod kat sini. Betul. Order dan juga para boys somehow ada masih lagi permainan kita.
T2K sekarang ni cuba menembak Wolf. Oh, dia orang betul-betul menunggu je dia orang ni semua masuk perangkap. Godang itu je. Godang itu adalah tempat Circle akan menutup. 3 lagi mata untuk mereka dapatkan dekat sini. 2 lagi mata dekat sebelah sana. Tapi Paraboy akan cuba untuk menembak satu. Skop ditukar dekat sini. Akan cuba bergerak di kawasan agak open kat sini. Order menembak ke sebelah kaki. Paraboy akan dijatuhkan oleh Solus. Nova tinggal seorang saja. So Order kena bermain dengan sedikit perlahan. Dia masak grenade. Kalau kena 3 mati. Kalau memang sedap untuk Nova. Letupan berlaku dekat situ. 2 tim daripada China pada ketika ini. Kedua-duanya dengan 1 orang player, tapi Wolf boleh naikkan kepada 2. Revival tengah dilakukan. Order mencari lubang-lubang untuk dia membaling grenade dan juga menembak. Satu lagi grenade dia masak. Dibaling, adakah dia dapat kedua-duanya? Letupan berlaku? Tak kena malang sekali untuk dia. Tapi Wolf selamatkan rakannya pada waktu ini. Jadi ada 2 untuk dia. Tapi ini yang penting sebenarnya Order telah melakukan satu jasa yang sangat-sangat baik kepada pasukan Wolf. Tapi adakah itu mencukupi untuk berlawan dengan 3 daripada pasukan FF yang ada? Best circle available. Sekejap, dia ni nak clash ke apa ni? Dia tengah bergerak sekarang ini. Zone tengah menutup, remember. Cucuk first aid kit. Dia cuba cucuk sekarang ini. Peluang ada untuk beliau atau tidak, dia akan ditembak. Kalau dia clash kat situ dengan bantuan Zone. Tapi dia orang cikin banyak poin. Ya. Minimum dia ada 12 elimination point sebentar tadi. Jadi tak tahu berapa